Aku merenung sendirian, melihat pulau yang jauh di lautan yang terbentang luas. Seluas saujana mata memandang, ibarat selautan kasih yang dapat kulimpahkan padamu, Zahra. Seluas cintaku yang tak berpenghujung. Zahra seorang gadis yang kukenali 8 tahun lalu, berambut paras bahu, bertahi lalat di atas bibirnya yang munggil. Dia tidaklah tinggi, tetapi cukup sesuai dengan badannya yang kecil molek. Kami berkenalan sewaktu aku di dalam LRT nak ke Ampang. Memang rutin aku pergi kerja setiap hari dengan menaiki kenderaan tersebut yang amat ringkas, tak perlu bersesak, dan jarak dari rumahku ke stesen LRT hanya 2 kilometer saja. Setiap pagi juga aku akan memerhati gelagat gadis yang sudah berada di hadapanku. Dia akan memilih tempat duduk yang biasa dia duduk, iaitu berhadapan dengan laluan pintu masuk. Sudah menjadi kebiasaan baginya, sama seperti aku yang akan memilih tempat yang biasa kami duduk. Maklumlah, kami antara penumpang terawal menaiki kenderaan LRT seawal 6:30 pagi. Aku cukup suka memerhatikan gelagat gadis genin itu yang cukup ringkas pakaiannya. Gadis itu selalu dilihat memakai kemeja dan seluar jeans, dipadankan dengan sneakers putih. Tetapi pada waktu itu, aku melihat sesuatu yang lain dari hari-hari biasa. Aku terpandang seluarnya yang lalu aku membuat isyarat mata untuk memberitahu mengenai keadaannya itu. Tetapi dia tidak memandangku. Lalu aku pun mengambil tempat duduk di sebelahnya yang sememangnya kosong sedari tadi. Aku pun terus menegur, apa lagi? Wajahnya terus berubah menjadi merah dan amat terkejut. Dia mengucapkan terima kasih kepadaku. Sejak pada itu, kami berkawan dan berjumpa hampir setiap hari. Kami berkawan dan terus menjadi rapat. Akhirnya, kami menjadi pasangan kekasih sehidup semati, serta berjanji akan mengakhiri perhubungan dengan ikatan yang sah, kekal, bahagia hingga ke syurga satu hari nanti. Engkau kepadaku umpama lautan biru terbentang penuh kerelaan. Pada permukaan kau kelihatan tenang, ombak di hatimu mendebarkan. Lautan yang dalam tiada terduga, apakah rahsia sebalik wajahmu? Ku mencari-cari, tak jua ku temui hasrat yang tersembunyi di hati. Terkadang kala kau bagai ombak memecah sepi, pantai yang sama kau ulangi. Terkadang kala kau bagai karang rela melupakan, terbiar
perhubungan kami sudah memasuki tahun ketiga. Sepanjang tempoh itu, saya sudah mengenali keluarga dan adik-beradik Zahra, kecuali seorang adiknya yang menuntut di Rusia dalam bidang kedoktoran. Adiknya itu satu-satunya adik Zahra yang belum pernah saya temui. Kata Zahra, dia paling rapat dengan adiknya itu. Sering berkomunikasi menerusi video call sahaja. Saya sering bersama-sama dengan mereka, sama ada kami berkumpul di rumah maupun menjamu selera di luar. Pada satu hari, dia mengajakku ke Taman Tasik tempat kami selalu jogging setiap petang. Dia memberitahu rahsia penyakitnya kepadaku. Setelah mendengar penjelasannya, sungguh aku terkejut dan tidak dapat terima apa yang dikatakannya. Badan aku terasa seperti hendak pitam. Tetapi aku kuatkan diri sebab aku lelaki yang perlu menjadi tonggak harapan dan semangat kepada kebangkitan Zahra. Aku juga seolah-olah berasa tertipu bila mana dia merahsiakan penyakitnya. Tapi dia lakukan semua itu ada sebab dan aku akur. Malah aku berikan dia sokongan moral yang tidak berbelah bagi untuk terus hidup walaupun hayatnya tidak lama. Dia mengidap kanser hati tahap 4. Keluarganya juga tahu mengenai keagraban kami dan mereka tidak menghalangnya. Malah mengharapkan agar aku dapat berikan semangat kepada Zahra untuk terus hidup. Namun Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayanginya. Akhirnya Zahra pergi menghadap penciptanya pada malam Jumaat. Malam kian melangkah pergi, masih aku sendiri termangu dalam sepi. Dalam kelam hadir bayangmu, bagai mengundang mimpi saat kau dan aku. Sayangnya kau tiada di sisiku. Masih terbayang segalanya, bagaikan semuanya mimpi belaka. Hilang, tak mungkin kan kembali merubah yang tersurat dalam hidupmu. Kau pergi, tak kembali selamanya. Walau berkali ku tangisi, tak mungkin kau kan kembali. Ku tak berdaya
Hari kian silih berganti, masih aku sendiri termangu dalam sepi. Dalam kepekatan malamku, kulihat lambayanmu dari syurgawi, memanggilku. Genap setahun pemergian Zahra dan aku pula berhijrah ke tempat lain. Aku ke Kuching, Sarawak bekerja di sana dengan harapan dapat melupakan segala yang berlaku dan mencipta kehidupan yang baru. Pada suatu hari sedang aku berjalan-jalan hendak mencari barang yang kakakku kirim untuk aku bawa pulang ke Kuala Lumpur. Tiba-tiba, mataku terpandang seorang gadis yang duduk di bawah teduhan payung sebuah gerai makan. Wajahnya saling tak tumpah seperti wanita yang aku cintai, iaitu Zahra. Gayanya berjalan, berdiri dan menghirup minuman amat sama dengan Zahra. Cuma wanita ini berhijab. Jantungku berdegup kencang dan diri serasa seperti ingin menjerit. Tapi, apakah itu Zahra? Lalu aku beranikan diri, pergi kepada wanita itu dan aku menegurnya dengan memanggil namanya Zahra. Wanita itu terus memandangku dan pada waktu itu, aku merasakan yang Zahra tidak mati kerana wajahnya amat sama dengan wanita yang pernah singgah di hatiku. Aku merasa cukup bahagia. Tetapi wanita itu merenung tajam ke arahku dan diam seketika. Dan yang paling membuatkan aku terkejut, wanita itu memanggil namaku. Ya, namaku Lokman Azhari. Tergamam aku. Cuma selepas seketika perasaan aku jadi hampa, sedih dan hiba kerana wanita itu perkenalkan dirinya sebagai Zalia. Sungguh kecil dunia ini kerana Zalia merupakan adik bongsu Zahra. Dia sudah pulang ke tanah air selepas tamat pengajiannya. Dia amat mengenaliku kerana Zahra sudah menceritakan segalanya, termasuk berkongsi gambarku kepadanya sepanjang dia berada di luar negara pada waktu itu. Dia mengucapkan terima kasih kerana melayan kakaknya dengan baik. Ketika pulang ke rumah, aku tidak dapat menumpukan kepada perkara yang lain kerana fikiranku masih kepada peristiwa petang tadi. Berjumpa dengan adik Zahra iaitu Zalia adalah perkara yang sangat membahagiakan kerana mengingatkan aku kepada kakaknya Zahra. Tidak dinafikan, aku masih merindui Zahra. Tiba-tiba, satu mesej masuk ke telefon bimbitku. Rupanya, Zalia mengajakku untuk keluar makan malam. Memang, siang tadi Zalia ada meminta nombor telefonku supaya senang dia menghubungiku kerana katanya keluarganya amat rindu padaku. Namun pelawaan Zalia sudah aku menolaknya. Aku keberatan kerana aku tidak mahu terjatuh hati kepada adiknya itu hanya kerana wajah mereka sama.
biarlah aku begini dan sendiri. Malah sampai sekarang, usia aku sudah menjejak 45 tahun, tetapi aku masih sendiri. Aku bahagia dengan cara begini. Maafkan aku, Zalia. Malam indah syadu, engkau merayu, nada suara merdu, kau ingin hidup bersamaku, tetapi itu hanyalah bertahun dalam kegelapan merana. Hatiku terlukakan setelah lama berpasangan dalam kesorangan, dirimu dapat seperti wajahmu menggoda merayuku. Luka yang lama tertulis kembali, tersuah adikku, tapi tak mungkin ku menyertai gadis yang serupa denganmu. Seperti wajahmu menggoda merayuku. Luka yang lama tertulis kembali, tersuah